Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi bacaan hadis daripada kitab hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi. InsyaAllah hari ini kita akan sambung bacaan hadis ke-14. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mu'min muslim illa bi ihdas salas, as-sayyibu zani wal nafsu bin nafsi wat tariqu lidini al mufarriqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis daripada Ibnu Mas'ud, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdas salasa. Tidak halal darah ataupun nyawa seorang Islam kecuali salah satu daripada tiga perkara. Ini bermakna seorang Islam, seorang yang manusia yang Islam, maka tidak boleh kita sewenang-wenangnya mengambil nyawa atau menumpahkan darah mereka kecuali tiga perkara saja yang Islam benarkan. Apakah tiga perkara tersebut? Yang pertama, as-sayyibu zani, iaitu sayyib kalau ikut terjemahannya janda, janda yang berzina. Tapi sebenarnya lebih makna tepat iaitu orang yang berkahwin, sudah berkahwin kemudian berzina. Dalam hukum hudud, apakah hukuman bagi orang yang telah berkahwin kemudian berzina? Iaitu direjam sampai mati. Direjam sampai mati. Berbeza dengan orang yang belum berkahwin kemudian berzina, maka akan disebat sebanyak 100 kali. Tetapi kalau dia dah berkahwin kemudian berzina, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis iaitu rejam sampai mati. Rejam sampai mati. Ada kisah zaman sahabat Nabi SAW. Antaranya seorang sahabat bernama Ma'as datang jumpa Nabi SAW. Dia kata dia berzina. Nabi paling kot lain. Dia paling kot kata dia berzina. Nabi paling kot lain. Lepas tu Nabi kata, abika junun, kamu gila ke? Adakah kamu betul nampak, kamu lihat, kamu pasti ke? Kemudian lelaki tersebut diceritakan. Dia dah berkahwin, diceritakan dia berzina, berlaku kat mana, apa yang berlaku. Dia betul-betul insaf mengakui. Kemudian barulah Nabi menjatuhkan hukuman rejam sampai mati. Ini menunjukkan bahawasanya hukuman ini bukan semudah itu. Dia perlu saksi yang cukup, perlu syarat yang cukup barulah jatuh, dan bukan kita yang jatuhkan, tapi mahkamah ataupun hakim ataupun qadi sahaja yang boleh menjatuhkan hukuman. Itu juga kisah dengan seorang perempuan. Seorang wanita datang menjumpa Nabi SAW. Dia kata dia berzina dan juga berkahwin. Nabi kata balik sehinggalah kamu bersalin. Sebab apa? Dia kata bawa kandungan anak zina. Lepas bersalin, barulah Nabi menjatuhkan hukuman rejam sampai mati. Tetapi kemudian Nabi semahyangkan wanita tersebut. Bila Nabi semahyangkan wanita tersebut, maka Umar Al-Khattab pun pelik. Wanita tadi buat dosa besar, telah berzina, tapi Nabi solat dan mendoakan wanita tersebut. Maka apa jawapan Nabi SAW? Nabi jawab, tahukah kamu, taubat wanita tadi kalaulah dibahagikan, kalau bagi kepada 70 orang yang berdosa di kalangan ahli Madinah, cukup untuk cover semua dosa mereka. Menunjukkan bahawasanya betul-betul wanita bertaubat, dan dia disebut radhiyallahu anha, iaitu sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawasanya walaupun jatuhkan hukuman zina, tapi kalau betul bertaubat, maka diampunkan oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, wal nafsu bin nafs, iaitu apa? Jiwa dengan jiwa. Iaitu kalau seorang itu membunuh, maka kalau sabit hukuman, jatuh hukuman, maka dalam Islam boleh kisos, hukum balas balik, bunuh balik orang itu. Ini yang dibenarkan. Jika kalau orang itu terbunuh, maka boleh balas balik bunuh dengan syarat cukup bukti dan hakim jatuhkan. Bukan kita suka-suka yang buat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wattariqu lidini al-mufarriqul jamaah, iaitu orang yang meninggalkan agama dan meninggalkan agama yang memecahkan jemaah kesatuan, iaitu orang murtad. Orang murtad juga boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Hukuman bunuh jika dia Islam, kemudian dia keluar pada Islam. Maka boleh disebut dalam atau hadis, man baddala dinahu faqtuluh. Maka siapa menukar agamanya, maka hendaklah dibunuh. Tetapi dibunuh itu juga selepas satu tempoh. Dia panggil tempoh istitabah, iaitu kita minta untuk bertaubat. Kita beritahu, tanya dia, betul ke kadang salah faham? Mungkin dia nak maksudkan lain, ataupun dia salah faham, ataupun ada sebab lain, sentimen lain disebut, ataupun ada faktor lain.
Jadi jumpa balik kata apa implikasi sebagainya. Kalau dia tetap, dia kata dia nak keluar agama, nak keluar agama juga. Pada ketika itu hakim ataupun qadi boleh jatuhkan hukuman bunuh. Sebab apa? Sebab kalau seorang itu mudah-mudah untuk keluar agama, hari ni agama lain, esok agama lain, maka rosaklah Islam, rosaklah agama. Sebab itu Islam ambil berat tentang perkara ini, bukan mengongkong tapi tak nak benda ni dipermain-mainkan. Bayangkan kalau hari ni tak sukalah, nak keluar kejap. Hari Jumaat malam solat Jumaat keluar kejap agama, esok masuk balik. Tak boleh macam tu. Sama juga tadi, sebab apalah yang berzina ni dijatuhkan hukuman bunuh bagi dah berkahwin? Sebab yang dah berkahwin ni sepatutnya dah tundukkan pandangan. Dia dah ada dah tempat yang sepatutnya, tapi dia berzina juga, dan benda ni boleh merosakkan keturunan. Sebab tu nak jaga dia, kenalah dihukum bunuh jangan sampai mati. Dan sains dah dibuktikan bezanya seorang yang belum berkahwin dengan lepas kahwin, dari sudut kesihatan sebagainya. Begitu juga kalau orang yang telah membunuh, kemudian memang yang adil, kalau betul bersalah, balas balik bunuh, iaitu hukum qisas. Hukum qisas, tapi hukum hudud ni panjang perbincangan dia, bukan kita kena bincang perbincangan lain. Secara umumnya begitu, dalam Islam kita tak boleh mengambil nyawa atau menumpahkan darah orang sama-sama Islam semudah-mudahnya, kecuali 3 perkara, iaitu pertamanya seorang yang berzina, yang dah berkahwin, maka boleh jatuhkan hukuman rajam sampai mati. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain tanpa sebab sebagainya juga boleh dijatuhkan hukuman qisas. Dan yang ketiga, orang yang murtad meninggalkan agama Islam juga boleh dibunuh. Tetapi semua ini yang menjatuhkan hukuman bukan orang awam, yang menjatuhkan hukuman adalah qadi atau hakim selepas ditegakkan sejak segala hujah, dah tahu sebagainya, barulah boleh jatuhkan hukuman. Wallahu alam. Moga-moga hadis yang kongsi pada hari ini dapatlah kita pegang, kita fahami dan kita sampai kepada orang lain. Qul qauli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.